Dia Assalamualaikum tu baiklah ya. Kita mulakan dengan mendoakan agar program kita pada pagi ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Modul yang saya bagi hari ini diizinkan oleh Allah untuk keluar dalam peperiksaan. InsyaAllah kita sama-sama doa. Dan pada hari ini anak-anak, kita dah sampai siri yang ke-18. Maksudnya siri kita dah hampir tamat dah. Pelajar boleh lihat share screen saya di paparan anda kalau guna handphone lah. Okey. Jelas ke? Nampak atau tidak skrin yang saya tayangkan? Saya harap pelajar nampak. Okey, terima kasih Nisa. Yang lain tengok macam mana? Okey, Fadira, good. Saya nak menggunakan tajuk ini. Dalam bab 9 ini, kalau kita tengok tajuk percubaan, dia ada 3 tajuk paling besar. Satu ialah penggubalan dasar luar. Okey, faktor-faktor tu. 2 tahap. Yang ketiga ASEAN. Yang lain tu sikit lah. Saya harap pelajar dah boleh tengok analisis. Bagi pelajar yang belum dapat, saya tak tahulah. Dah kelas yang ke-17 takkan tak dapat lagi analisis soalan percubaan. Dan tahniah dan terima kasih pelajar yang dah mengambil modul pada pagi ini. Okey. Ini pelajar nampak analisis kita. Bab ini, setakat ini boleh dikatakan wajib. Kenapa kita katakan wajib? Satu bab, satu tema. Setiap tahun ada. Tajuk yang terakhir di soal ialah globalisasi. 3 tahun berturut-turut pertubuhan antarabangsa. Jadi kita jangan tinggal tajuk perang pelajar. Tolong jangan tinggal. Walaupun fokus saya, sebab hari ni kelas yang terakhir. Pelajar kalau saya buat kelas lagi, bukan ada nak join dah. Mungkin awak ada ke laut dah. Nak pergi Pulau Pangkor, cuti dan sebagainya. Baik. Kalau kita tengok di paparan ini, pelajar nampak. Terengganu OIC. OIC ni, Terengganu, sama dengan soalan SPM ulangan. Negeri Sembilan, faktor dan dasar berkecuali. Saya dah beritahu Perak ASEAN, ada juga buat dasar luar. Kelantan dasar luar Malaysia, Melaka dasar luar, Perlis, hampir kebanyakan negeri. Kecuali Sarawak perang. Yang lain ialah dasar luar. Saya minta sangat-sangat pelajar, subtopik ini kita kuasai daripada tajuk bilateral dan multilateral. Apa itu bilateral? Siapa yang masih ingat? Cuba tulis dekat chat. Apa itu bilateral dan multilateral? Kita tunggu. Tengok jawapan di chat. Ingat tak lagi bilateral tu apa? Boleh on mic? Kalau nak on mic, hari ni aktif sikit lah. Jangan malu-malu, tak apa. Hari ni kelas kita yang terakhir. Tahun depan mungkin dah tak ada lah. Mungkin saya dah tukar Mungkin ini kali terakhir lah awak dengar suara Cik Ugani ke. Boleh on mic, boleh lah on video awak tu, kamera, kalau nak on. Apa itu bilateral dan multilateral? Zafrul, Aiman boleh respon? Hasnida? Multilateral tu macam hubungan banyak negara, cikgu. Okey, bagus. Itu dah betul lah tu. Mesti melibatkan lebih daripada 2 lah Bilateral? Multi ni dia senang cerita ialah pertubuhan. OIC, ASEAN, PBB,
Kalau bila melibatkan negara dengan negara. Itu senang cerita. Itu asas. Okey. Terima kasih pada pelajar yang menjawab. Okey. Ini fokus kita anak-anak. Saya nak fokus dua ini. Tapi yang lain tu pelajar boleh tengok dan kuasai. Di mana kita nak tengok? Kita nak rujuk di mana? Kalau ASEAN, rujuk soalan 2016 dan 2018. Kalau dasar luar, rujuk SPM 2014. Kita nak tengok SPM ulangan. Kalau tak ada, saya ada. Tapi kena minta lah. Nak tuntut ilmu dia, kena minta. Pelajar kena tengok soalan ini untuk kita kuasai subtopik. Yang lain tu tengok. Macam perang. Banyak kali keluar. Perang saja kali terakhir keluar ialah 2015. Lama tak ada soal juga. Okey. Dasar luar. Apa kita nak baca? Okey. Saya minta pelajar catat. Kalau dah tahu tak apalah. Yang pertama kita tahu jenis hubungan. Tadi saya dah bagi tahu dah. Bilateral dan multilateral. Dua. Kita kena tahu maksud, kena tahu sedikit huraian. Dua, faktor. Faktor. Senang je nak ingat faktor ni, ingat subjek. Sejarah dengan geografi dapat dua faktor. Lagi? Baru dua. Dia ada 5 faktor. 3 lagi? Apa lagi? Ini ulang kaji ni. Cuba bagi respon. Baru saya bagi 2. Saya bagi sejarah, geografi. Apa lagi 3 faktor asas pengubalan? Dah senyap semua. Risau. Jangan risau, salah tak apa. Cara kita nak ingat mudah. Demografi, good Norin. Fee ada 2. Dah dapat 3. Lepas tu, faktor 2 lagi. Politik dan Ekonomi. Ekonomi, good. Dapat cukup. Yang ketiga, kita kena tahu tahap dasar luar mengikut tahap. Tahap 1, zaman Tunku Abdul Rahman, buat apa? Contohnya berbaik-baik dengan negara barat. Kenapa kita berbaik-baik? Mungkin pada waktu itu kita masih ada ancaman komunis. Okey. Tahap dan kebatlah. Baik. Seterusnya ASEAN. ASEAN ni dia banyak sikit dia. Matlamat, sejarah penubuhan, kejayaan, Zofan. Dalam itu ada Zofan. Dan seterusnya kebat. Okey, saya nak mulakan dengan PDPC terancang dulu. Sebelum kita cuba menjawab soalan daripada modul. Okey, saya nak flashback balik pengetahuan anak-anak supaya bila kita buat latihan lepas ini pelajar nampak. Okey, kita tengok di sini. Ini dasar luar. Bendera tu sekadar seronok sajalah. Okey. Ini ialah matlamat, boleh jadi juga asas kepada pengujian soalan. Jangan main matlamat. Kita nampak ini macam kebat. Bukan kebat anak-anak. Ini fakta. Matlamat dasar luar, dia semua bermula dengan huruf M. Mana yang paling mudah anak-anak ingat? Yang paling mudah ingat ialah 01. Kita buat hubungan dasar luar ini nak memastikan agar keselamatan rakyat dan negara kita terjamin. Itu sebab kita berbaik dengan negara barat. Lepas itu saya minta pelajar tinggal dulu 02, kita pergi 03. Menjamin keselamatan negara, kita nak mengekalkan kedaulatan negara, kemerdekaan tu. Dah dapat 2 dah situ. Okey. Kenapa kita nak mengekalkan kedaulatan? Terus pergi 05, keamanan. Jadi pelajar nampak kita nak ingat ini. Dia ada yang huruf M, ada yang huruf P.
Dalam buku teks itu sebenarnya dia dah ada key dah. Barulah kita boleh pergi kepada yang lain. Contoh kebat macam ini dia keluar. Jika anda melanjutkan pelajaran ke luar negara, awak sambung belajar ke negara negro, Cameroon misalnya, ataupun ke Australia. Jadi pelajar ni duta kecil. Ini istilah ini mungkin pelajar tak dapat tu. Sebagai duta kecil supaya sentiasa menjaga hubungan baik dengan negara kita dengan negara luar. Bagaimana peranan anda? Markah 4 saja pelajar. Okey, boleh bagi respon. Saya bagi take time 5 minit untuk pelajar buat percambahan minda kebat yang pertama. Awak dah belajar sana. Apakah peranan awak sebagai duta kecil? Okey. Cuba. Tulis dekat chat boleh. Kita kena cuba. Sebab kebat ni kita tak cuba, kita tak dapat. Okey. Setakat ni nampak pelajar perempuan je bagi respon. Lelaki belum lagi. Okey, cuba semua. Okey, siapa nak cuba, tak nak tulis, boleh on mic. No problem. Okey, siapa nak on mic, cuba. Sekarang awak belajar di luar negara, tak payah pergi jauh lah. Australia itu jauh sangat. Pergi Singapura je. Awak belajar di Singapura. Ataupun belajar di negara jiran kita, Indonesia. Apa peranan awak? Sudah tentu kita ada peranan yang besar. Semua senyap ni. Kau mau tidur? Menjalinkan hubungan diplomatik, Fadira tak tepat. Sebab kita ni pelajar, awak ni pelajar. Hubungan diplomatik itu kerajaan lah. Maksudnya sebagai pelajar, apa tanggungjawab awak? Awak tengah belajar di luar negara. Ambil medik misalnya. Fadira good, cubaan tak apa. Tunjuk kelakuan yang baik, good Nisa. Kita memastikan kita menjaga nama baik negara dengan menjaga sikap dan kelakuan kita agar nama Malaysia tidak tercemar. Itu kita dapat jawapan di situ. Tidak mengkritik negara tersebut boleh. Dan juga Hasnida, tidak mengkritik negara kita. Kita tak boleh kita duduk luar negara, kita ingat kita bebas. Tak bebas. Okey, good. Percubaan yang baik. Ada lagi yang lain? Nampak, itu fakta je. Mematuhi undang-undang Azim, good. Kena ikutlah undang-undang. Undang-undang negara itu kita kena ikut. Bawa kata berpatah apa? Masuk kandang kambing mengembek. Masuk lagi apa? Kandang rimau. Mampulah kita, matilah kita kan. Okey. Jaga nama baik, hormat undang-undang, jaga nama baik negara, good. Amin. Okey. Berkhidmat membantu meningkatkan, bagus Safa. Okey, good. Itu soalan kebat saya yang pertama. Okey, tengok soalan di sini. Pelajar nampak gambar yang pertama, PM kita yang terkini, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Dr. Mahathir, ada gambar Datuk Seri Najib, ada gambar Pak Lah. Itu 4 Perdana Menteri kita berbeza. Okey. Faktor dia. Inilah yang saya soal tadi. Pelajar bagi faktor saja dah mungkin dapat markah. Yang senang, sejarah, geografi, lagi, demografi, politik, ekonomi. Okey. Tapi kadang-kadang dia soal faktor saja, satu sejarah aja. Jelaskan. Nanti kita tengok. Okey. Ini faktor sejarah.
Saya rasa faktor sejarah ini dia lebih mudah lah. Bila faktor sejarah, dia berkait sikit dengan Kesultanan Melayu Melaka, dia mesti ada perdagangan, mesti ada contoh. Cuba tengok 01 tu. Perdagangan, Kesultanan Melayu Melaka, Cina, Arab. Okey. 2, serumpun. Okey. Terus, ekonomi, saya minta pelajar tolong ingat dasar pandang ke timur. Zaman Tun Dr. Mahathir. Kita ambil yang mudah-mudah dulu. Okey. Yang ketiga, demografi. Kenapa kita tak buat hubungan dengan Israel? Ini juga ada dasar apartheid. Dasar yang membezakan kulit. Politik, prinsip, geografi ialah berkaitan dengan sempadan. Itu pelajar nampak. Ini asas. Sikit kita jawab, kita dapat markah. Kita cuba tengok soalan pelajar. Saya cuba buka soalan. Kalau kita tengok soalan, saya nak buka soalan daripada PPC. Pelajar boleh tengok modul yang saya dah bagi. Modul percubaan negeri-negeri. Kalau dalam modul itu saya gunakan baliklah. Pelajar mungkin dah dapat modul ini. Saya dah bagi. Pelajar guna dan lihatlah modul ini semaksimum yang boleh untuk tengok soalan-soalan percubaan negeri. Okey. Bersedia dengan latihan aktif untuk kita cuba menjawab bersama-sama. Okey. Tunggu dia buka sekejap. Modul soalan percubaan. Dan pelajar juga kena tahu bahawa dalam bab ini kata satu biasanya 2 atau 3 lah. Kalau kita tengok topik kata satu, malam ini kita ada quizzes. Kita sambung balik. Saya dah nak mula balik. Minggu ni kita buat 5 hari lah. Malam ini sampai hari Jumaat. Lepas itu kita dah boleh rehat. Baik. Saya berhenti dengan tajuk pilihan raya hari itu. Okey, kita tengok bab 9. Ada negeri yang letak OIC ni. Okey. Ada lagi pelajar baru masuk tu. Okey, kita tengok soalan berkaitan dengan dasar luar. Cuba pelajar nampak di skrin tu. Apa yang kita belajar sikit hari ni pelajar? Kita nampak di sini. Ini salah satu bentuk contoh. Memang kebanyakannya hampir sama pun. Soalan ini, dia minta mengikut tahap. Tadi saya dah terangkan ni. Satu faktor. Yang ini tahap. Jadi bila kita dapat soalan macam ni pelajar. Nampak dia minta tahap pertama. Sorry. Kita keluar tu Tahap pertama. Okey. Tahap kedua. Dan tahap ketiga. Soalan 1. Jelaskan dasar luar Malaysia. Tahap pertama. Kedua. Dan ketiga. Soalan macam ini yang akan memenangkan awak. Tiga-tiga dia minta. Okey, itu soalan pertama. Lepas ni kita cuba jawab. Soalan kedua. Mengapa berbeza setiap tahap? Okey. Ini trend 1. Yang kita buat tadi, yang kita belajar tadi soalan ni. Apakah bentuk hubungan luar negara? 4 markah. Tadi saya ada soal awal-awal. Saya nak minta pelajar tulis jawapan lengkap. Dekat chat boleh. Nak on mic pun boleh. Baca dengan lengkap jawapan awak. Pastikan 4 markah fakta saja. Bilateral apa, multilateral apa. Okey, sekadar saya nak uji pemahaman pelajar semula. Okey, saya bagi masa untuk pelajar jawab soalan yang pertama.
Oh, sedap ayam Nescafe. Okey, boleh tulis di chat. Saya tengok di chat kalau ada. Okey. Iman, okey semua betul tu. Okey, Tamir. Okey. Okey, apakah bentuk hubungan negara? Bentuk hubungan luar negara ialah lah. Ataupun itu pun tak apa. Itu tidak menjadi pemberatan sangatlah pada saya. Penting point tu. Okey, come on pelajar. Ini kita dah bincang tadi. Kita jangan terlalu lama. Okey, kita baca jawapan Nurin sekejap. Nurin dia tulis. Okey. Dia kata apa di situ? Kalau kita baca jawapan Nurin. Okey. Hubungan bilateral ialah secara terus dengan negara tertentu. Good. Contohnya, salah utamakan hubungan negara jiran itu kurang tepat. Patut kita bagi contoh antara Malaysia dengan Singapura. Jadi, tapi dapat satu markah. Multi hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan. Tak ada contoh pula. Baru dapat 2 markah Nurin. Cuba lagi yang lain. Kita nak dapat full mark. Asnida boleh jawab on mic tu? Asnida nak cuba? Jana, Rina, Natasha, Zafrul, Safa, Aisyah. Ramai ni. Takkan semua bisu. Macam duduk dekat syarikat Somso buat bangunan pula Okey, cepat pelajar. Bentuk hubungan luar negara ialah hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Okey, 2 markah. Contoh hubungan bilateral ialah hubungan antara Malaysia dengan Singapura. Okey. Contoh hubungan multilateral adalah hubungan antara Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara dan Commonwealth dan Pertubuhan Perserikatan. Okey, good. Mana-mana pertubuhan boleh lah. ASEAN ke, OIC. Sebut satu contoh pun dah memadai untuk kita dapat markah. Okey. Nida Okey, thank you. Okey, ada lagi yang lain? Zafrul senyap saja. Okey. Kita tengok itu soalan yang pertama. Nampak soalan pertama ni saya yakin dia juga akan memerangkap awak. Bila kita tak dapat ataupun tak memahami tentang maksud bilateral dan multilateral. Sebab ini dia tak bagi. Multilateral. Dia tak bagi. Kita yang kena fikir. Itu sebab dalam kita jawab ni kita kena ada rangka. Okey. Itu yang saya dah bincang. Soalan kedua. Ini yang soalan poin utama ni. Apakah faktor yang menjadi asas kepada penggubalan dasar luar? Dia minta faktor. Kata kunci soalan terangkan. Jelaskan dengan lebih detail lah. Markah 8. Faktor ada 5. Bermaksud pelajar bagi fakta huraian sudah dapat 10 markah. Ini kalau kita nak ambil jalan yang mudah. Kita dapat saja soalan terus kita keluarkan faktor. Faktor apa ni? Okey. Terus kita keluarkan antara faktor yang boleh kita ambil ialah faktor sejarah. Lepas sejarah, geografi. Lepas geografi, demografi. Lepas itu, ekonomi. Lepas itu, politik. Baik. Pelajar bagi faktor saja nampaknya
dapat 5 markah. Tapi kena ingat, soalan terangkan. Pelajar seeloknya bagi jawapan dengan fakta, huraian ataupun contoh. Cuba tengok balik PowerPoint kita tadi. Saya besarkan semula. Kalau kita tengok faktor-faktor ini, dia mudah aja. Pelajar nampak ini faktor demografi, sikit je. Kenapa kita tak buat hubungan dengan negara Israel? Sebab negara Israel menindas penduduk Palestin. Okey. Kalau kita nampak situ, demografi, faktor politik, faktor geografi, dan sudah tentu ada faktor sejarah dan ekonomi. Ingat pelajar, nampak sikit dalam buku teks ada 3 muka surat je. Tapi dia boleh memarkap awak kalau kita tak faham fakta huraian. Kita letak je. Saya kalau sejarah, saya mesti ambil Kesultanan Melayu Melaka, perdagangan, negara. Kalau ekonomi, saya nak ambil dasar pandang ke timur. Okey. Politik lupa, tak apalah. Okey. Kalau geografi, hubungan perdagangan. Demografi, Israel. Itu dah lengkap dah. Itu nampak jawapan awak di situ. Itu sebab kalau kita tengok, dia kena satu persatu kita kena tengok. Barulah kita dapat memahami bahawa soalan kita ni bukan susah. Yang susah kita tak baca. Okey. Ini soalan yang pertama. 1, 2. Soalan C. Ini kebat lah, nama pun kebat ni. Ejaan ada salah sikit tu. Huraikan. Pelajar nampak huraikan cabaran dalam kita nak mengekalkan hubungan luar masa kini. Apa cabaran kita nak kekalkan hubungan baik dengan Indonesia? Tak payah pergi jauh. Dengan negara Thailand, dengan negara Singapura, dengan Amerika. Yang ini saya nak bagi ruang kepada pelajar cuba fikir. Boleh on mic pelajar? Cuba kita tengok balik siapa yang nak cuba jawab. Zafrul, selamat datang kembali dalam mesyuarat kita. Okey. Boleh on mic? Mungkin rakan-rakan nak mencuba. Jangan malu-malu. Okey, saya bagi masa untuk pelajar fikir. Mungkin soalan ni mana tahu rezeki awak. Peksa kita 24 hari bulan. Ya. Apa cabaran kita? Saya suka kalau paling mudah kita ingat. Pelajar ambil cabaran itu dari segi ekonomi, politik, sosial. Itu paling mudah. COVID ni pun cabaran juga kita dengan Singapura. Apa cabaran kita dengan Singapura? Dengan Thailand? Dengan Indonesia? Dari segi sosial. Ada juga cabaran. Saya tarik balik sini. Okey, ada pelajar nak bagi respon? Kena cuba-cuba. Mana jawapan pelajar? Kita ada ramai ni. Nisa, Sasabila. Mungkin Sasabila nak cuba? Rina nak cuba? Safa Laila nak cuba? Okey, boleh on mic? Lagi bagus on mic, tak payah kita tulis. Saya pun boleh dengar kemerduan suara awak. Huraikan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia. Kita ambil 3. Dari segi ekonomi, apa cabaran dia? Dari segi politik, apa cabaran dia? Dari segi sosial, apa cabaran dia?
Oh, cabaran. Awak yang nak jawab Faisal, bukan saya. Saya cuma boleh bagi gambaran saja. Madan tak ada ini. Tadi ada ambil modul. Okey. Selamat datang Nurul Anis. Okey, boleh cuba. Zafrul, cuba Zafrul. Zafrul cuba jawab. Syafa Laila boleh cuba jawab. Senyap semua. Jenuh lah macam ni. Macam mana kita nak dapat A+, sebab sekolah kita tak ada A+ ni. Jangan ini mencerita sejarah betul. Ni kalau awak tak ada di luar kotak macam ni, memang layak lah tak dapat A+. Kita ramai A ramai. B lagi ramai. A+ tu, kita hampir sipi-sipi je hari tu. Kelemahan kita adalah kertas satu. Apa dari segi ekonomi? Mungkin saya boleh bagi gambaran kita ialah dari segi ekonomi ni, contoh kita letak sekatan berkaitan dengan kita dengan negara jiran Singapura yang nak memastikan barangan yang dibawa masuk ini mengikut piawaian dia. Mungkin kita rasa tak berapa selesa kan. Contohnya dia ada sayur-sayuran dia. Dari segi ekonomi juga, mungkin dalam zaman COVID ini ialah berkaitan dengan sekatan sempadan kan. Di mana sekatan sempadan menyebabkan rakyat kita tak boleh bekerja di Singapura, rakyat Thailand tak boleh masuk tengok Tom Yam tak ada. Nampak? Itu juga perlu kita tangani dengan baiklah. Dari segi ekonomi sempadan dengan Indonesia. Di sini juga berkaitan dengan pekerja asing. Pelajar boleh respon pekerja asing. Juga kita kena jaga. Silap-silap kalau kita tak jaga kebajikan boleh menyebabkan hubungan semakin teruk. Mungkin kita boleh juga letak sini tentang cukai, akta dan sebagainya. Itu dari segi ekonomi. Dari segi politik, mungkin pendirian kita tak kena dengan negara-negara besar. Contohnya macam pendirian kita dengan negara Amerika berkaitan dengan Israel. Tak kena. Ini juga boleh cabaran kita macam mana kita nak atasi. Dari segi sosial, mungkin masalah jenayah antara bangsa. Macam mana kita nak kawal jenayah antara bangsa hari ini? Kita selalu dipopularkan dengan scammer, Interpol dan sebagainya. Macam mana kita nak buat hubungan baik dengan pihak-pihak ini agar kita dapat sama-sama berjaya macam cerita Gerak Khas. Cepat je dapat tangkap kan. Okey. Dapat gambaran? Okey, saya dah bagi sedikit fakta. Cuba pelajar kembangkan jawapan itu dalam bentuk ayat lengkap. Okey. Cuba kembangkan. Bukan sekadar dengar je. Cuba kembangkan. Kalau tak ada, mungkin kelas kita sampai ini je lah. Bab ini je kita belajar. Satu topik ini. Dah tak ada respon? Saya ngajar, saya bagi jawapan. Tak boleh lah. Okey, ada respon pelajar? Cuba buat dalam ayat yang lengkap. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Itu lebih baiklah. Sebab dia minta huraikan. Huraikan nak jawapan yang detail lah. Okay, saya stop share screen dulu. Saya nak tengok respon pelajar dekat chat.
Pengaruh kuasa barat dalam beberapa buah negara jiran. Ya, kita kena tengok juga. Itu siapa bagi fakta je. Cuba kita bagi huraian. Bidang penguasaan misalnya. Bagus apa? Negara Thailand sering menceroboh kawasan perairan Malaysia. Bagi contohnya nelayan kan. Bagus. Baru ni kita ada pasukan PJA kita ditembak mati di sempadan negara kan. Itu juga perlu kita tangani dengan cara yang baik supaya tidak menimbul rasa ketidakpuashatian bagi kedua-dua pihak. Bagus apa percubaan yang baik. Dapatlah tu ada fakta, ada huraian, ada contoh. Contohnya, bagilah lagi, detailkan lagi. Contohnya nelayan. Kita nampak situ Okey, ada lagi? Baru satu. Kita nak dapat markah yang baik ni bukan senang Najiah, Aisyah, Rina senyap je Jangan simpan kuku. Awak kongsi, insya-Allah awak dapat lagi banyak idea. Juwita, Syakila. Okey, boleh on mic saja. Kau mau on mic ni kau mau pergi tidur? Macam datang tapi sebenarnya tak belajar. Putri, left. Kita ada respon Kesian koma dia. Satu jawapan baru dapat 3 markah. Kita markah 8. Kalau kita tengok tadi ada 8 markah Nisa, jawapan Nisa, cabaran yang dihadapinya antaranya ialah dari segi ekonomi. Akibat penubutan sepadan menyebabkan rakyat antara Singapura dan Malaysia tidak dapat bekerja. Mungkin bagus jawapan ni. Musim Covid, satu percubaan yang baik. Kita nampak Ataupun kita juga hadapi masalah juga Kita kan penggemar Tom Yam. Banyak pekerja-pekerja Thailand ataupun kedai-kedai restoran tutup. Dia juga tak membuka kedai. Menyebabkan kita terpaksa tukar selera daripada Tom Yam kepada Tom Poyak lah. Okey. Bagus. Ada 3 tambah 3 dah ada 6. Okey. Tak apalah. Yang penting kita dah mencuba yang terbaik. Itu bentuk jawapan kita. Okey. Pelajar. Habis kita kepada soalan yang pertama. Dan kalau kita tengok soalan yang kedua yang banyak disoal ialah berkaitan dengan 9.23 perkembangan dasar luar Malaysia. Apa yang kita nampak di sini, pelajar dia kena tahu keempat ini. Keempat Perdana Menteri, tapi 2 itu dipairkan. Tun Razak dengan Tun Hussein On sekali. Tahap yang kedua. Kedua-dua itu macam Tunku Abdul Rahman, senang je kita nak ingat. Daripada mereka sedang cerita sampai tahun 1970. Tun Razak dengan Tun Hussein On 70 sampai 80. Tun Dr. Mahathir dia lama sikit lah. Mungkin kita katakan 80 sampai tahun 2000. Di situ pelajar boleh nampak. Senang kita nak ingat bagi asas. Dasar dia, tadi kita tahu Perdana Menteri. Dasar pro-Barat. Pelajar kena tahu kenapa kita pro-Barat. Mungkin pada waktu itu kita masih ada ancaman komunis. Tun Razak, kita buat dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Pada waktu itu ada krisis di Vietnam juga Okey, good. Tun Dr. Mahathir, dasar pandang ke timur.
Bila kita dah tahu dasar ini, datanglah soalan macam mana pun. Contoh soalan kebat dia keluar macam ini. Sejauh manakah pengenalan dasar luar yang baik, yang bagus, mampu memantapkan ekonomi negara? Macam mana dengan dasar luar yang dibuat oleh kepimpinan negara kita yang hebat-hebat, mampu memantapkan pembangunan ekonomi negara? Ramai tak ada jawab soalan ini. Kita nak buktikan. Maksudnya dasar luar kita tadi, bila kita buat dasar pandang ke timur, macam mana ekonomi negara kita semakin mantap? Mungkin kita katakan, kita membuat hubungan dengan negara-negara maju daripada negara timur. Dengan, ini mungkin buku teks boleh, ataupun kebat boleh. Mengambil teknologi, perkara-perkara yang baik yang orang-orang lakukan. Contohnya, negara Jepun. Apa lagi kita nampak? China pun. Sekarang China lah. Dulu Jepun, Taiwan, Korea. Kenapa kita katakan mantap? Negara-negara ini datang buka kilang di negara kita. Ataupun bawa masuk teknologi ke negara kita. Macam Batu Gajah. Dulu ada kilang Hitachi. Itu kita katakan maksudnya memantapkan pembangunan ekonomi. Sehingga kita mampu apa? Mengeluarkan kereta sendiri. Kereta proton. Hebatlah. Kereta yang boleh bercakap. Okey, baik. Itu soalan dia. Dia pendek je PowerPoint ni. Dan soalan dia ialah, kita banyak nak jawab soalan lah. Pelajar boleh tengok sini. Jelaskan dasar luar Malaysia, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Saya minta pelajar keluarkan nama Perdana Menteri, dasar dia. Keluar balik. Sekurang-kurangnya saya nak 6 markah pun jadilah. Nak tengok pelajar ingat tak ingat. Tunku Abdul Rahman dia dah bagi dah situ. Dekat stimulus tu dah ada dah. Zaman Tunku dia buat apa, kenapa? Zaman Tun Razak dia buat apa, kenapa? Sebab kalau kita tengok buku teks pelajar, pelajar boleh tengok pada muka surat berapa Ini tajuk kita ni dasar luar ni. Kita tengok pada muka surat 239. Okey, cuba kita tengok balik. Walaupun hari tu saya dah ajar dah. Tahap pertama. Kita dapat sini tahap pertama. Tahap pertama. Kita buat dasar pro barat. Kita sokong barat. Dan kita buat dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Commonwealth. Saya kata, kenapa kita buat hubungan dengan negara ini? Kenapa? Okey, salah satu dia, saya letak yang warna biru ni. Ialah, kita masih memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara ni. Contohnya negara Commonwealth kan? Bagi negara contoh dia. Kita masih memerlukan bantuan. Kenapa bantuan pertahanan? Bawah tu dia dah bagi dah. Untuk menyekat pengaruh komunis. Kalau pelajar tengok di sini, berapa markah dia nak bagi? Dasar pro barat, 1. Iaitu dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Commonwealth, 2, 3. Kenapa kita memerlukan bantuan pertahanan? Contoh negara. Itu baru 1. Yang lain tu pelajar boleh baca lah. Perjanjian-perjanjian seperti AMDA dan sebagainya. Okey. Ini termasuklah tentang hubungan kita dengan Indonesia dan Filipina pada waktu itu. Sehingga membawa kepada pembentukan Mafindo. Okey, good. Itu yang pertama. Yang kedua, tahap kedua ni tahap Tunku Abdul Rahman dan Tun Hussein On. Okey.
kita buat dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Kenapa? Soalan tanya, kenapa kita buat buang baik? Dekat buku teks, dia dah letak di sini. Kerana ada pergolakan yang berlaku di Vietnam pada waktu itu yang melibatkan dua kuasa besar. Contohnya, kita letak warna lain lagi. Amerika Syarikat dan China. Cukup kita hafal ini, sekurang-kurangnya pelajar dapatlah 2 atau 3 poin. Apa itu ceritalah sikit Zulfan dan sebagainya. Tahap ketiga, ini zaman Tun Dr. Mahathir, kita lebih lajulah. Dia lebih kepada kepentingan ekonomi. Apa kita buat? Dasar pandang ke timur. Saya dah bagi tahu tadi. Menggalakkan nilai-nilai baik, mencintai negara dan sebagainya. Jadi pelajar boleh nampak. Inilah yang kita nak jawab pada soalan yang pertama. Dan juga apa yang saya terangkan itu pelajar dapat jawab juga soalan yang kedua. Okey, nampak itu ya? Jadi saya minta pelajar tolong tengok soalan-soalan ini. Kalau kita nampak dalam kertas 1, adakah topik yang kita belajar ini berkaitan dengan hubungan negara ini popular dalam kertas 1? Pelajar boleh tengok. Saya gunakan modul Cikgu Hanita. Kita nampak di sini dasar luar. Nampak itu ya? Nampak dasar luar Malaysia. Sini ada SPM 2004. Sini ya. SPM 2011. Ini saya dah masuk dalam grup juga. 2015, 2005. Nampak sini ya. Penting pelajar. Pelajar nampak kepentingan. Oh, dia soal apa? Jadi pelajar nak baca, kita kena tengok dan kita kena analisa pelajar. Saya tak berniat nak mengajar awak terlalu lama. Sebab respon pelajar pun kurang. Saya aja mengajar tak boleh juga kan. Jadi saya harap pelajar, sikit saja kita belajar hari ni, pelajar. Saya minta pelajar tolong fahamlah. Jadi awak ada cuti lebih kurang dalam sebulan. 19 hari bulan sampai 19 hari bulan. Saya dah bekalkan modul. Pelajar cuba jawab modul yang saya bagi. Genggam A. InsyaAllah saya doakan pelajar berjaya. Yang belum ambil, takziah lah. Nak buat macam mana kan? Okey, saya rasa saya tak nak berniat terlalu lama. Sebab kelas kita hari ni ulang balik. Saya tumpukan pelajar tadi kepada 2 tajuk besar. Iaitu penggubalan dasar luar, faktor. Yang ini OIC ni saya nak buat kelas lain nanti. Ini pelajar boleh baca secara detail. Saya tinggalkan tajuk ASEAN. ASEAN ni kita nak buat satu kelas khas nanti. Ini saya harap nanti ada pelajar join lah. Kalau saya, sebab ASEAN ni panjang. Okey. Saya rasa itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih. Dan kita jumpa lagi di lain masa. Selamat bercuti. Dan jaga diri masing-masing. Sekian, terima kasih.